Selagi mana kita tak mau buka pintu hati, tak mau, selagi itulah hidayah tak sampai pada kita. Biarlah kita buka pintu hati dengan lapang, maka lapanglah hidayah tu sampai pada kita. Maka duduk di Malaysia ni tuan-tuan, hidayah Allah 24 jam Tuhan bagi. Duduk di rumah, azan. Azan daripada masjid masuk dalam rumah. Bising pula lah. Dia pun pekup telinga, tengok TV. Tengah-tengah tengok TV, disiarkan azan pula. Tutup TV. Buka radio lah. Radio pun ada azan. Tiba-tiba kau kata kau tak sembahyang sebab tak ada hidayah. Azan tu bukan hidayah. Bukan hidayah ke azan tu. Duduk tengok tu imam depan rumah dia berulang alik pergi masjid, subuh pergi, maghrib pergi, zuhur pergi. Takkan awak tak nampak? Takkan awak tak tahu tu imam tu pergi masjid? Itulah hidayah dia. Aku je tak ke masjid. Imam ni ke masjid. Aku tak pernah ke masjid. Kenapa aku tak pernah ke masjid? Tuhan tak bagi hidayah pada aku. Takkan nak salah Tuhan. Takkan nak salah Tuhan lagi, tuan-tuan. Sebab itu di dalam cerita Bobby 1973, lagu yang paling tuan-tuan ingat, Misaiku Hilang. Itu M. Syarif punya lagu tu. Misaiku hilang. Dalam lagu asal dia, Mesyair Tone. Saya bukan seorang penyair. Me asyik tonehin. Saya bukan seorang pencinta. Asyik. Asyik masyuk. Saya bukan angau punya orang. Me kafir tonehin. Saya bukan seorang kafir. Bahasa dia tu. Me kafir tunehi. Saya bukan kafir. Bukan kafir ni tuan-tuan. Maksud kafir ni apa? Me kafir. Tuan-tuan, tutup pintu tu supaya nyamuk tak masuk. Tuan-tuan tutup tingkap tu supaya agas-agas tak masuk. Tuan-tuan tutup pintu tu supaya orang tak nampak kita dan kita pun tak nampak orang. Menutup tu nama dia kafir, nama dia. Asal daripada perkataan kafir. Orang kita hanya faham kafir tu kafir lah popok kafir tu. Itu kafir ke? Tuan-tuan gali lubang, tuan-tuan duduk dalam dia, tuan-tuan kambus. Itu nama perbuatan dia kafir. Maka manusia me kafir tunehin. Ada juga manusia yang macam tu. Dia tutup pintu hati dia supaya hidayah tak masuk. Maka perbuatan dia nama kafir. Jadi jangan kita hanya faham kafir ni puak-puak kafir tu je. Kata Islam tu kafir. Kadang-kadang kafir tu maksudnya luah, tuan-tuan. Maksud dia luah. Kita tutup pintu hati kita supaya hidayah tak masuk, tu pun kafir. Maknanya saya ni kafir ke Ustaz? Maksud awak, adakah saya yang jadi Hindu ke Buddha ke? Tak. Bukan kafir i'tiqad. Saya cerita tadi perbuatan awak tu. Menutup pintu hati supaya hidayah tak masuk, nama dia kafir. Sebab tu dalam cerita Bobby tadi, me kafir tunehin. Jangan tutup pintu, bukalah pintu hati. Kalau awak nak mencintai saya, kalau saya nak mencintai awak, bukalah pintu hati. Me kafir tunehin. Saya takkan tutup pintu hati saya. Oh, baru faham lagu Hindustan. Kita duduk menyanyi. Tapi faham tak awak? Duduk Mesyair Tunehim, nak tanpa makna dia. Mana aku tahu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak hidayah masuk, bukalah pintu. Perbuatan awak menutup pintu tu, nama dia kafir. Awak dah tutup pintu hati awak. Janganlah begitu. Kenapa awak tak dapat hidayah? Awak tak buka pintu hati awak. Bila kuliah maghrib di masjid, awak tak datang. Kenapa tak datang kuliah? Dia orang bukan belajar, dia orang ngumpat. Awak duduk di rumah main TikTok. Adakah hidayah datang dalam TikTok? Hari Jumaat dengar khutbah, awak datang last kali. Itu pun duduk dalam kereta. Bila khutbah kedua baru masuk, awak tak dengar hidayah ceramah khutbah pada tu imam.
Awak tutup pintu hati awak. Ayah, jomlah masuk dalam masjid dengar khutbah. Shh. Jangan bercakap waktu hati khutbah. Sia-sia pahala dia. Kepala otak dia, tuan. Yang dia bercakap tu apa? Bila masa dia masuk dalam masjid, barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Jom, udah nak habis kita dia. Dia masuk. Bila masa hidayah nak datang, tuan? Waktu sekolah dulu diberi pilihan. Ambil mata pelajaran lukisan ke ambil mata pelajaran agama? Ambil lukisan lah. Agama payah nak hafaz. Saya duk ingat lagi, tuan-tuan, waktu saya tingkatan 5, tingkatan 4. Saya boleh pilih pula nak mata pelajaran agama ke nak mata pelajaran lukisan. Berapa ramai kawan-kawan kita yang ambil subjek lukisan? Periksa SPM. Kemudian kita kata, saya tak tahu langsung, Ustaz. Memang tak tahulah, hang kafir. Ustaz tampar Ustaz kan? Kenapa nak tampar saya pula? Ustaz kata saya kafir. Bukan awak kafir harbi, kafir murakab, bukan. Perbuatan awak memilih benda itu, awak dah menutup pintu hati awak. Supaya hidayah tak masuk. Menutup pintu hati itu nama dia kafir. Bukannya awak jadi kafir. Sebut bodoh kan marah pula. Tak faham-faham, tuan-tuan. Perbuatan dia itu. Masya Allah. Sekarang ni nak dapatkan hidayah, jangan jadi kafir. Buka pintu. Belajar. Tuntut ilmu. Karena salah satu hidayah datangnya daripada majlis ilmu. Ada juga yang hidayah Allah Ta'ala bagi, dia tengok orang. Ada yang dapat hidayah, terbuka pintu hati dia, dia koma. Dalam dia koma tu, dia nampak macam-macam benda yang menakutkan dia. Dia sedar daripada tidur koma, dia insaf. Ada orang yang dapat hidayah bila dia aksiden. Tersangkut. Berjam-jam bomba nak keluarkan dia daripada lori kereta yang tersangkut. Waktu itu dia kata, tak ada siapa yang boleh selamatkan aku. Kalau aku diselamatkan olehmu, ya Allah, aku berjanji aku jadi hamba yang taat padamu, ya Allah. Allah selamatkan dia. Dia dapat hidayah. Sekarang jadi orang baik dia. Ada orang yang dapat hidayah sebab dia terbuka pintu hati. Ikut cakap mak dia, kahwin dengan satu ustazah. Daripada kutu, tuan-tuan, pergi menikah dengan ustazah. Sekarang dia dah jadi ustaz lah. Macam mana engkau? Dulu kau kutu kampung, kutu pekan. Sekarang kau jadi imam di masjid. Allah berkat hidayah Allah. Allah bagi aku jodoh dengan isteri aku. Isteri aku lah yang bimbing aku. Masya Allah. Tu yang aku boleh jadi imam ni, alhamdulillah. Dialah yang ajar aku Quran, dialah yang ajar aku fiqh semua. Alhamdulillah. Mula-mula dulu aku tak boleh jadi imam, dialah yang jadi imam, aku makmum. Oh. Dengan isteri kau pun sesat sekali ni. Mana kau jumpa ustazah mana pula ni? Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala kata, jom kita buka pintu hati. Supaya apa? Supaya awak dapat jalan yang lurus. Selagi mana kita tak mau buka pintu hati, tak mau, selagi itulah hidayah tak sampai pada kita. Biarlah kita buka pintu hati dengan lapang, maka lapanglah hidayah tu sampai pada kita.